Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kita sekali lagi dalam renungan Jumaat pada hari ini. Ya, pada minggu yang sudah kita membicarakan berkenaan dengan syarul ta'am, banyaknya makan, dan pada minggu ini saya akan membicarakan berkenaan dengan syarul kalam, ya, banyaknya bercakap. Apabila seorang itu banyak bercakap, biasanya ya, Allah berikan kita mulut untuk kita bercakap, kita berkomunikasi, kita berkenalan, kita memberi ceramah, kita memberi manfaat kepada umat dan sebagainya. Tapi apabila seorang itu banyak sangat bercakap, maka banyaklah salahnya. Ya. Banyak sangat cakap, tak berhenti-henti. Ya. Tak fikirkan apa yang dicakapkan. Maka banyaklah salahnya, maka banyaklah dosanya. Bila mana kita terlampau banyak cakap, sehingga kan perkara yang tidak penting pun kita bercakap, maka akhirnya dia akan, ya, biasanya kita akan cakap yang benda-benda yang lara ataupun yang tidak memberikan faedah kepada diri kita dan masyarakat. Akhirnya kita akan di sana kita akan mengumpat, ya. Masyarakat kata buat ketupat, ya, padahal itu adalah mengumpat. Ya, jaga tepi kain orang dan sebagainya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jiran tetangganya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan para tetamunya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia bercakap hanya perkara yang baik atau diam. Riwayat Imam Muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, maka kita kena mengambil berat. Kita mengambil penekanan yang sangat penting, banyaknya bercakap kerana apa? Banyaknya bercakap biarlah kerana yang memberikan faedah kepada diri kita. Sudah menjadi lumrah juga kepada manusia suka bercakap yang sia-sia. Ya, bila mana bercakap yang terlalu banyak, bersia-sia. Ya, yang boleh ditarikkan sebagai bencana lisan, iaitu dia akan mengumpat, dia akan menghina, dia akan mendusta, bertengkar, menipu dan sebagainya. Ya, dia memberikan akibat kesan yang negatif kepada masyarakat, pergaduhan, ya, permusuhan antara masyarakat, antara jiran tetangga, masa muka, apa ni? Jadi, akhirnya dia memberikan kesan yang tidak elok kepada masyarakat. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kenaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan daripada orang yang menyuruh manusia memberi sedekah. Atau berbuat ma'ruf dan mendamaikan antara manusia. Kalau kita banyak cakap untuk mendamaikan kawan kita, tak apalah, Mat, kan? Kita dah tahu Mat dengan Abu ni selalu bergaduh, jadi kita mendamaikan dia. Tak apa, banyak bercakap. Ya, supaya, ya, kita, ya, orang kata dia berbaik semula. Maka cakap-cakap ini ada yang cakap yang jelas dan ada yang cakap yang tidak jelas. Cakap yang jelas ni kita nampak, kita cakap depan mata. Pam. Apa dia ni, kau ni, apa ni, kita berikan nasihat dan sebagainya. Tapi sekarang ini ada percakapan ataupun yang kita tidak nampak. Contohnya macam Twitter, macam FB dan sebagainya, yang memberikan impak yang sangat negatif. Ada impak yang baik, ya, kita maklum ada yang baik, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi hakikatnya sekarang ni bila mana kita tengok, kita lihat di dalam komentar-komentar di FB dan sebagainya, kadang-kadang dia memberikan negatif kepada kita. Ya, wujud dan fitnah, ya, wujudnya penipuan di sana. Hasilnya dia memberikan perpecahan di dalam masyarakat, ketidakpercayaan, ya, manusia atau masyarakat terhadap seseorang itu, individu tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
ada juga percakapan ini memberikan kebaikan kepada kita. Ya. Kita tidak boleh nafikan. Ya. Ya, bila mana banyak bercakap, tak boleh memberikan faedah. Ada yang memberikan faedah. Ya. Contohnya, kita bercakap banyak untuk kita berceramah. Kita memberikan ilmu kepada orang. Tak apa, tak menjadi masalah. Ya. Tapi kita kena tahu, faham. Ya, apakah cara bagaimana untuk kita bercakap dengan sebaik mungkin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bila mana kita banyak sangat bercakap, ya, dia menyebabkan kepada fitnah. Ya. Jadi kita ini kena faham bahawa jagalah mulut kita. Ya. Jadi cara bagaimanakah kita nak mengurangkan, ya, orang kata banyak bercakap ni? Satunya berpuasa. Ya. Bila mana kita berpuasa ni, ya, setiap individu bila mana berpuasa, berpuasa dia mesti dia tidak banyak bercakap. Dia diam je. Dia menjaga percakapan dia. Sebabnya apa? Sebab dia tahan lapar. Daripada lapar ni tak banyak cakap lah. Ya? Yang kedua, ya, berzikir kepada Allah. Kita berzikir astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Yang mana kita banyak akan bercakap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu lebih memberikan manfaat kepada diri kita. Tapi kita sekarang ni, kita nak pergi bekerja, kita nak pergi makan, kita nak dalam bekerja sekalipun, ya, kita tidak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cakap, dia ni Minah ni. Jadi menyebabkan pergaduhan di dalam pejabat itu sendiri pun ada wujudnya permusuhan. Ya. Yang ketiga ialah, ya, kita ni untuk mengurangkan cara kurang nak banyak bercakap ni, kita kena ingat bahawa diri kita ni siapa. Merasakan diri kita, setiap pergerakan kita, setiap tindak tanduk kita, ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita faham. Kalau kita ni umat Islam, kita faham bahawa Allah melihat kita. Setiap pergerakan akan dicatat oleh, ya, Raqib dan Atid. Maka kat sini kita faham, bila mana nak membuat sesuatu, nak cakap sesuatu, kita fikir, adakah ini memberikan kebaikan kepada, ya, diri aku dan diri kawan aku. Jadi bila mana kita memikirkan, ini, barulah kita akan bercakap. Ya. Begitu juga, ya, kita memberikan nasihat kepada, ya, kawan-kawan kita. Ya. Jadi kita berilah dia nasihat yang terbaik untuk dia. Tapi janganlah kita, orang kata banyak sangat bercakap, kita banyak ketawa, dan akhirnya menyebabkan apa yang kita banyak sangat bercakap itu tidak memberikan manfaat kepada kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesimpulannya yang di sini kita boleh katakan ialah, banyak bercakap itu dia adalah sifat mazmumah. Yang mana kalau kita melihat dari segi perspektif yang negatif. Tetapi bila mana kita banyak bercakap dari segi sudut perspektif yang positif, dia akan memberikan positif kepada diri kita, masyarakat kita, agama kita, negara kita dan perpaduan ummah itu sendiri. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan bercakap, tetapi biarlah bercakap yang memberikan faedah pada diri kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara kesimpulannya di sini bahawa, ya, kita kena muhasabah diri kita supaya kita menjaga percakapan kita, supaya di akhirat kelak Allah tidak, ya, menyoal kita kembali apa yang kau cakap, supaya kita tergolong di dalam orang yang ahli syurga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.